Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini kita dapat menyambung pengajian kita dalam tafsir Qisarul Mufassal. Setelah mana kita menghabiskan perbincangan kita dalam tafsir suratul Fatihah dan kita telah pun mengetahui apakah maknanya, isi kandungannya surah Al-Fatihah yang sangat agung. Dan tentulah surah Al-Fatihah bukan termasuk dalam Qisarul Mufassal, tetapi sudah menjadi satu adat para ulama mentafsirkan Qisarul Mufassal. Mereka memulakan dengan tafsiran Al-Fatihah kerana Al-Fatihah adalah di antara dia adalah surah yang pertama dari Al-Quran. Dia adalah Ummul Quran. Dia adalah induk Al-Quran. Jadi seterusnya kita hendak memulakan pada hari ini insya-Allah surah yang pertama daripada surah Al-Qisar Al-Mufassal. Apa makna Al-Mufassal? Al-Quran, surah-surah Al-Quran dapat dibahagikan kepada yang disebut yang pertamanya At-Tiwal, As-Sab'ut Tiwal, surah-surah yang panjang daripada Al-Baqarah sehinggalah surah At-Taubah. Ini antara surah yang panjang, mengandungi ayat lebih kurang 200 ke hampir 200, lebih daripada 150 dan ke atas. Dan kita ada surah yang disebut sebagai Al-Mi'in, surah yang ayatnya 90 lebih ke 100, ya. Kemudian kita ada surah Al-Mufassal. Al-Mufassal ini surah yang ayatnya pendek-pendek, jadi dia banyak tempat berhenti, kan? Dia ada 3 kategori: Tiwal Mufassal, surah Mufassal yang panjang, Tawassut yang pertengahan, dan Qisar. Dan Qisar Mufassal mula daripada surah Ad-Duha, Wad-Duha. Ini adalah surah Mufassal yang pendek yang disebut juga dengan Suwarul Khatmi, surah-surah yang surah-surah khatam. Surah-surah khatam kerana ini bermula daripada Wad-Duha. Kita dah menghampiri kepada penghujung mushaf dan bersiap sedia untuk kita mengkhatamkan bacaan Al-Quranul Karim kita. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jadi ini adalah surah Ad-Duha yang mengandungi 11 ayat dan dia adalah surah yang ke-11 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah mengandungi 11 ayat dan dia adalah surah yang ke-11 dari segi penurunan. Adapun dari segi mushaf, dia adalah surah yang ke-93. 93 tulis dekat dalam mushaf, nampak ya? 93. Ya. Dari segi tertib mushaf, tapi dari segi tertib turun dia adalah surah yang ke-11. Diturunkan selepas daripada surah Al-Fajr wal Fajri wa layalin 'ashr dan sebelum surah Asy-Syarh, Alam nashrah laka sadrak. Jadi ini adalah, dan dia adalah surah Makkiyah dengan ijma'. Dia adalah surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelum hijrah. Ini peringkat, bahkan dia adalah surah yang di antara surah yang turun pada peringkat awal dakwah Nabi SAW.
Setengah orang dia suka di antara perkara yang kita nak tegak dari segi tajwid surah ini ialah setengah orang dia baca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dia suka berhenti panjang dha. Sebab dia nampak ada tanda mat panjang dekat alif maqsurah dekat lepas dad itu. Sebenarnya tanda panjang itu adalah sebagai peringatan kalau kita sambung ayat 5 dengan ayat 6 kerana di situ ada huruf mad asli yang bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Maka hukumnya adalah mad al-maddul munfasil yang wajib dipanjangkan pada kadar 4 atau 5 harakat mengikut tariq syatibiyah. Dan pada tariq tayyibah dibaca dengan qasr 2 harakat. Ala kulli hal, kalau kita berhenti dengan mad asli lah, fatarda, dengan 2 harakat sahaja. Baik. Sebab nuzul surah ini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah mana turun kepada baginda wahyu, dikatakan setelah turun pada baginda Iqra, kemudian turun Al-Muddathir dan Al-Muzammil, terputus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu yang agak lama, lebih kurang 40 hari. Kemudian turun surah-surah yang lain. Dikatakan 8 surah turun pula. Kemudian selepas turun 8 surah, yakni 10 surah lah. 8 campur dengan Iqra dengan Muddathir. Jadi di 10 putus pula wahyu. Lebih kurang, kata sebagian ulama, 12 hari. Dan ketika ini orang musyrikin perasan, kata wahyu ni lambat datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih daripada Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, dia kata abta'a Jibril 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atun min Quraisy min ahlihi. Berkata seorang wanita daripada Quraisy, daripada keluarga Nabi. Siapa? Ummu Jamil, zaujati Abi Lahbin la'anahumallah. Dia kata, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka lam arahu mundu laylataini lam arahu qarabaka mundu laylataini aw thalath fa anzala Allah hadhihi surah. Dia kata, hai Muhammad, aku rasa syaitan engkau dah tinggalkan kau. Kerana aku tengok dah 2-3 hari tak turun apa dekat kau. Dan kemudiannya orang musyrikin Quraisy pula berkata, wadda'a Muhammadan rabbuhu wa qalah. Tuhan Muhammad telah meninggalkan dia dan telah murka dan benci kepada dia, dah tak mau cakap dengan dia. Jadi turunlah surah ini untuk membantah orang musyrikin dalam dakwaan mereka yang Allah Ta'ala telah meninggalkan Nabi SAW. Tetapi itu adalah supaya Nabi SAW tidak berat. Sebab itulah bila turun wahyu yang pertama, 2 yang pertama, berhenti 40 hari, turun. Kemudian berturut-turut wahyu tidak berhenti. Kemudian putus sekejap, turun wadduha, maka lepas itu tidak lagi berhenti wahyu itu, berterusan. Supaya Nabi boleh bersedia menerima wahyu yang begitu berat. Wahyu ini berat turun. Kalamullah, bukannya kalam manusia biasa. Okay. Jadi maknanya itu tujuan Allah Ta'ala adakan jeda pada penurunan wahyu itu kepada Nabi SAW. Baik. Jadi itu adalah dari segi latar belakang, background surah. Jadi tujuan surah ini atau aghrad dia atau maksud surah ini ialah untuk membantah orang musyrikin pada dakwaan mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nak beritahu kepada mereka bahawa Allah Ta'ala telah pun menyediakan nikmat yang begitu banyak yang kamu akan
napati nanti kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Taala memberikan dalil dan bukti bahawa sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi pun Allah Taala tidak meninggalkan dia. Telah banyak kurniaan dan nikmat yang Allah Taala beri kepadanya. Jadi ayat ini, surah ini tujuannya adalah untuk menegaskan bahawa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia akan senantiasa dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhannya Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, Wadduha. Wadduha, wawul qasam. Allah Ta'ala kata demi waktu ad-duha. Dan maksud ad-duha di sini ialah an-nahar. Cahaya matahari yang menyinari pada waktu siang. Itu makna ad-duha. Seperti mana firman Allah, wasyamsi wadduhaha. Dan demi matahari dan cahayanya yang menyinari di waktu siang. Maka maksud ad-duha ialah an-naharu kulluh, waktu siang seluruhnya. Tidak khusus pada awal siang. Ini pendapat yang dipilih oleh Imamul Mufassirin Ibnu Jaririn At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kata Musanni rahimahullah, aqsama ta'ala bin nahari idza intashara dhiya'uh bid-duha. Ini pendapat yang kedua. Bahawa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu siang ketika mana tersebarnya cahayanya pada waktu duha. Kerana ini adalah awalun nahar. Awal an-nahar. Jadi pendapat yang kedua mengatakan makna ad-duha ialah waktu duha yang ma'ruf. Iaitulah waktu awal hari. Setelah terbitnya matahari setinggi galah, sekadar tinggi tombak. Iaitu lebih kurang 10 minit ke 15 minit selepas waktu syuruk. Kemudian cahaya matahari terus berkembang sehinggalah cerah seluruh bumi ini. Kemudian bila datang waktu zawal, habisnya waktu duha bila? Dengan masuknya waktu zuhur. Bila waktu zuhur, matahari mula menguncup, jatuh, nak tenggelam. So ini adalah waktu duha. Ya, daripada dia naik, tegak, sehinggalah mencapai zenit, mencapai kemuncak. Ketika mana siang begitu cerah. Kerana ini adalah waktu di mana Nabi SAW mensyariatkan kepada kita untuk salat. Waktu duha ni waktu yang disunatkan untuk kita salat sunat ad-duha. Iaitulah ratibatun nahar. Sunat yang tetap pada waktu siang. Dan disamakan dengan ad-duha, Tuhan bersumpah dengan ad-duha ini kerana wahyu yang turun kepada Nabi SAW itu diumpamakan dengan cahaya ad-duha yang menyinari alam. Seperti mana cahaya matahari menyinarkan alam ini setelah mana ia gelap malam menjadi cerah terang benderang, maka demikianlah wahyu yang datang kepada Muhammad SAW akan menerangkan jiwa manusia yang dalam kegelapan jahiliyah dan syirik. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wal laili idza saja wa bil laili wa aqsama ta'ala bil lail. Waw di sini waw ataf kepada qasam wad-duha. Yani dan demi waktu malam. Wa bil laili idza saja wadlahammat zulmatuh. Dan bersumpah dengan waktu malam ketika mana malamnya gelap gelita. Inilah makna yang sahih dipilih oleh Imamul Mufassirin pada makna saja. Datang makna saja, yang pertama kata para ulama tafsir maknanya adalah aqbala. Wal laili idza aqbala. Dan waktu malam bila ia muncul, yakni waktu maghrib. Jadi seperti mana Allah Ta'ala mula bersumpah dengan ad-duha, awal siang, Allah bersumpah dengan ayat yang kedua dengan awal malam, iaitu waktu maghrib. Ini qaul pertama. Qaul kedua, zahab, pergi. Kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan awal siang dan di hujung malam. Ini qaul yang kedua. Wal laili idza zahab, dan waktu malam apabila ia berlalu. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala bersumpah dengan awal siang dan hujung malam. Dan
kata para ulama yang lain, maknanya ialah wal-laili idza sakana wa thabata, bila ia telah pun tetap gelap gelemat. Ini di pertengahan malam, ketika mana malam itu mencapai kemuncak malam, bila terbenamnya asy-syafaqul ahmar, yang masuknya waktu isyak, maka tidak ada lagi cahaya matahari di ufuk langit sama sekali. Kerana bila maghrib, matahari terbenam cakranya, tapi cahayanya masih berbaki di ufuk langit. Itu kita panggil waktu maghrib. Kemudian hilang cahaya tersebut yang disebut sebagai asy-syafaqul ahmar, mega merah. Maka masuk waktu isyak. Kemudian malam terus gelap dan gelap dan gelap. Itulah waktu tahajud, pertengahan kedua malam, sebelum ia nak mula cerah balik. Maka ini adalah waktu yang mana Allah Ta'ala kata wal-laili idza saja. Ini yang dipilih oleh Mujahid dan disokong oleh Imamul Mufassirin Ibnu Jaririn At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah waktu ini? Ini juga waktu yang disyariatkan kita salat. Waktu di mana Nabi SAW tahajud, dan ketika itulah Nabi membacakan alunan-alunan ayat Al-Quranul Karim yang mana orang musyrikin dengar. Dari situ mereka dengar. Dia berkata, Muhammad dah banyak hari duk baca ayat yang sama aja, tak ada surah baru lah ni. Kan? Allah Ta'ala sumpah dengan waktu tersebut, waktu di mana mereka mendengar Nabi SAW baca Al-Quranul Karim. Terutama yang selalu mendengar ialah perempuan tadilah Ummu Jamil. Dia rumah dia sebelah rumah Nabi SAW. Okay. Dan juga kadang-kadang Nabi salat di Kaabah, di Baitullah. Ada orang musyrikin dengar Nabi baca Al-Quran di waktu malam. Waktu yang disyariatkan tahajud. Sebab itulah kita bila terlepas tahajud disyariatkan ganti dengan salat duha. Kan? Siapa yang terlepas tahajud ganti dengan salat duha. Naam. Wal-laili idza saja. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu siang ketika mana tersebar cahayanya pada waktu duha, dan dengan waktu malam ketika mana ia gelap gelita, ala i'tina'illahi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia senantiasa menjaga dan memelihara nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah firman Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka jumlah ibtidaiyah. Ayat jumlah ibtidaiyah. Dia adalah jawabul qasam. Dia adalah jawab al-qasam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan tentulah tidak ada nun tauhid di sini kerana dia adalah ma, menafikan. Ma wadda'aka. Wadda'a daripada kalimah taudi', iaitulah kita mengucapkan selamat tinggal bila hendak musafir. Maksudnya Tuhanmu tidak mengucapkan selamat tinggal, tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad. Ma tarakaka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka, dan diidhafahkan Rabb kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai rububiyatun khassah min Allah Subhanahu wa taala. Ada penjagaan yang khusus daripada Allah Taala. Rububiyah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan rububiyah Allah pada makhluk yang lain. Kerana dia adalah rububiyah yang lebih spesial, yang istimewa, yang mengandungi padanya at-ta'yid wan nusrah wal khullah, yang mengandungi padanya memenangkan, membantu dan cinta yang agung. Tuhan tidak akan memisahkan dirinya, tidak akan memisahkan dirinya daripada Nabi SAW. Tidak akan membiarkan Nabi keseorangan menghadapi perjuangan menyebarkan agamanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala abghadha. Dan Tuhanmu tidak membencimu sama sekali. Jadi Tuhan jawab balik seperti ayat orang musyrikin Mekah. Bila mereka kata, qad wadda'a Muhammadan rabbuhu wa qalah. Maka Allah jawab balik dengan ayat mereka yang sama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalah. Tuhan jawab, Tuhan balas kepada orang musyrikin. Allahu akbar kabira. Bagi pihak Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tuhan defend Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin.
intasara li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, ajaba anhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita tidak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Allah pun murka dan marah kepada orang yang membuat tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan Tuhan menjawab bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita orang Islam selaku pengikut Nabi yang kita berhajat kepada bimbingan Nabi, kita berhajat kepada kurniaan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, adakah kita merasakan kita tak perlu untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah satu kepincangan kefahaman yang dahsyat kalau ada orang berfikir begitu. Setengah orang dia kata, biar apilah, orang kafir nak buat apa pun dekat Nabi. Itu mereka dah kafir. Kafir satu hal. Orang kafir yang menghina dan mencerca Nabi secara direct, secara langsung, tidak sama dengan orang kafir yang tidak mencerca batang tubuh Nabi secara langsung. Dalam hukum syarak dibezakan. Ya. Jadi kita sebagai orang beriman tentu lebih utama untuk kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka ay ma tarakaka منذ اعتنى بك فقال تعالى ما ودعك ربك أي يعني ما تركك. Tidaklah Tuhanmu meninggalkan kamu sama sekali منذ اعتنى بك, semenjak dia menjaga dan memelihara kamu dengan inayahnya. Wala ahmalaka منذ رباك ورعاك, dan dia tak pernah abaikan kamu walaupun seketika semenjak dia memelihara dan menjaga kamu. Ini sejak Nabi dicipta oleh Allah Ta'ala. Bal lam yazal yurabbika akmala tarbiyatin wa yu'lika darajatan ba'da darajatin. Bahkan senantiasalah Tuhanmu itu senantiasa mentarbiah kamu dengan sebaik-baik penjagaan, pendidikan, dan meninggikan derajat kamu dari satu tingkatan ke satu tingkatan. Jadi senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menjaga dan meninggikan derajat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala membiarkan Nabi-Nya walaupun sedetik, walaupun seketika, walaupun satu lahzah. Ya. Wama qala ay wama qalaka Allah ay ma abghadaka منذ ahabbaka. Dan tidaklah Tuhanmu qala yakni abghadaka, membenci kamu sama sekali semenjak dia mencintai kamu. Bila semenjak Allah mencintai Nabi SAW, memang dia ciptakan Nabi khas untuk dirinya sebagai Rasul. Sama sekali tidak ada walaupun satu detik, walaupun satu lahzah Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa benci kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna nafy ad-didd dalilun ala thubuti diddih. Menafikan lawan melazimkan mengandungi padanya isbat bagi lawan. Jadi makna ma wadda'aka ay maknanya Tuhanmu senantiasa menjaga dan melindungi kamu. Dan makna ma qalaka ay Tuhan kamu senantiasa mencintaimu. والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت الكمال. Kalaulah ayat ini semata-mata membawa makna nafi tanpa mengisbatkan kecintaan dan penjagaan yang rapi oleh Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ia tidak ada sebarang pujian. Tetapi kenapa di sini datang dalam bentuk nafi? Kerana menjawab orang musyrikin, menjawab tuhmahan orang musyrikin. Kenapa Tuhan tak cakap aja yang sebenarnya Tuhanmu menjaga kamu, hai Muhammad, dan mencintai kamu? Kenapa Tuhan tak cakap macam tu? Kenapa dia datang dalam bentuk ayat nafi, ayat yang berbentuk negatif? Kerana nak menjawab tuduhan orang musyrikin dengan ayat mereka yang sama. Pada terbalikkan. Kerana penafian semata-mata tidak mengandungi sebarang puji-pujian, kecuali jikalau nafi itu tujuannya adalah untuk mengisbatkan
kesempurnaan lawannya. Jadi sama juga kaedahnya pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apapun kaedah yang logik pada akal, ialah kita kalau kita nak puji sesuatu, ialah kita kalau kita puji dalam bentuk nafi, tujuan kita menafikan itu adalah untuk mengisbatkan kesempurnaan. Bukan untuk mengisbatkan, bukan untuk semata-mata nafi. Kalau kita kata dekat orang, kamu tidak jahil, maknanya kamu orang yang ada pengetahuan. Kamu adalah orang yang ada pengetahuan, ada ilmu. Itu maksud kamu tidak jahil. Kalau maksud kita kamu tidak jahil, tapi dalam masa yang sama maksud kita tidak juga berilmu, itu tidak ada pujian. Ya. Jadi Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini. فهذه حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الماضية والحاضرة وأكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء الله به. Inilah keadaan Rasul SAW dulu dan kini dan selama-lamanya, dalam keadaan yang paling sempurna dan paling elok. Akmalu halin wa atammuha. Kecintaan Allah kepadanya dan keberlangsungan cinta itu kepadanya, dan senantiasa dinaikkan dari satu derajat kesempurnaan dan senantiasa dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Fi'al mudhari' menunjukkan kesenantiasaan. Senantiasa Allah Ta'ala memuji dan mengagungkan Nabi. Demikian juga para malaikat senantiasa mendoakan kebaikan buat Nabi. Maka, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bermohon kepada Allah sepanjang masa senantiasa untuk kebaikan bagi pihak Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah salam sejahtera kepada baginda. Sehingga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada seorang pun daripada umatku yang memberi salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku untuk menjawab salamnya. Dan kata Nabi, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati as-salam. Sesungguhnya Allah sediakan untukku malaikat yang bertebaran di muka bumi ini untuk menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita mohon kepada Allah. Nabi SAW sentiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai Nabi bermakna mencintai Allah Azza wa Jalla, kerana kecintaan kepada Allah tidak akan berlaku melainkan kita cinta apa jua yang Allah cinta dan kita benci semua yang Allah benci. Tidak cukup sekadar cinta apa yang Allah cinta, mesti benci juga apa yang Allah benci. Kalau kita hanya cinta apa yang Allah cinta tapi tak benci apa yang Allah benci, itu tidak benar juga, tidak jujur cintanya. Allahu akbar kabira. Kemudian kata Allah Jalla wa Ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan adalah kesudahan lebih baik bagi kamu daripada keadaan yang awal. Penghujung kamu wahai Muhammad lebih baik daripada permulaan kamu. Dan ayat ini adalah ataf kepada jumlah wadduha, tetapi dia adalah jumlah mubtada. Diatafkan kepada ibtidaiyah pada ayat wadduha, bukan kepada qasam. Dan lam dalam lal akhirah dan la sawfa ialah lamul ibtida'. Sebagaimana kata Az-Zamakhsyari dalam Al-Kashaf. Kerana kalau kita nak kata lam di sini lam jawabul qasam,
tidak masuk pada wala saufa yu'tika. Kalau tidak dia mesti ada yu'tiyannaka. Nun taukid fi'il mudhari', jawab qasam ada lamul qasam, wajib ada nun taukid. Disebabkan tidak ada nun taukid di sini dalil bagi Az-Zamakhsyari bahawa lam adalah lamul ibtida', lam permulaan. Maka ada mubtada' yang mahdzuf taqdiruhu anta. Walal akhiratu ay wala halul akhirah, dan keadaan penyudah lebih baik bagi kamu. Wala saufa yu'tika wala anta, dan kamu akan diberi oleh Tuhan kamu. Ya. Dan kata Ibnul Hajib dan dipilih juga oleh Ibnu Hisham dalam Mughnil Labib, lam di sini adalah lam jawabul qasam, lam sumpah. Ala kulli hal, ayat ini datang untuk menegaskan sebagai pemberitahuan, bukan sahaja keadaan sekarang. Sekarang kamu dijaga, tidak ditinggalkan oleh Tuhan kamu. Bukan bermakna nanti sampai satu masa Tuhan tinggal kamu. Tidak, bahkan selepas ini keadaan kamu akan bertambah lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata musannif, wa amma haluhul mustaqbalah, adapun keadaan Nabi pada masa mendatang, faqala ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula, ay kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna lahal fadlu ala al halati as-sabiqati falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'adu fi darajatil ma'ali wa yumakkinu Allahu lahu dinah wa yansuruhu ala a'da'ih wa yusaddiduhu fi ahwalih hatta mata wa qad wasala ila halin ma wasala ilayha al-awwaluna wal-akhirun min al-fada'ili wan-ni'ami wa qurratil 'aini wa sururil qalbi. Katanya, yakni setiap keadaan yang mendatang selepas ini lebih baik bagi kamu daripada yang sebelumnya. Senantiasalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu meningkat dalam derajat-derajat ketinggian. Allah teguhkan agamanya di muka bumi ini. Allah menangkan dia, mengalahkan musuh-musuhnya. Allah senantiasa membetulkan setiap langkahnya. Dan sehinggalah baginda wafat, baginda telah mencapai satu keadaan yang tidak pernah dicapai oleh sesiapa pun yang terdahulu maupun yang terkemudian daripada pelbagai kurnia, nikmat, kesegaran mata dan keseronokan jiwa yang Allah beri kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW akhirnya Allah bagi tahu kepada orang musyrikin, hampa kena ingat, bukan sahaja aku sekarang menjaga Muhammad, bahkan Muhammad akan menang mengalahkan kamu. Ini ketika mana Nabi masih lagi lemah di Mekah. Allah sudah beritahu amaran ini kepada orang musyrikin, bahawa Allah akan menjaga dan memelihara. Dan ini di antara bukti nubuah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak mungkin seorang yang berdusta atas nama Allah mendakwa jadi nabi yang palsu, kemudian Allah terus menerus memberikan bantuan dan kemenangan kepadanya. Terus menerus Allah Ta'ala menegakkan agamanya sehinggalah keadaan yang sekarang ini. Sudah berlalu, Nabi telah wafat sekian lama, kita sudah pun memasuki tahun 1442 Hijrah daripada peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Tetapi Islam terus maju dan agamanya terus mendapat sambutan dalam keadaan umat Islam itu lemah, dalam keadaan umat Islam itu mengalami sedikit kemunduran. Namun begitu tidak goyah akidah mereka, bahkan semakin berbondong-bondong pula manusia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini di antara bukti bahawa agama Nabi adalah agama yang benar. Adalah satu celaan bagi keagungan dan kemuliaan dan kehebatan Allah Azza wa Jalla bila kita mengatakan ada orang yang mendakwa jadi Nabi yang palsu, kemudian Allah Ta'ala biarkan agamanya bertapak di muka bumi ini. Tidak betul. Sebab itu kita tengok agama-agama yang bertapak di muka bumi ini ialah agama Samawiyah, agama yang asalnya ada kitab daripada Allah Ta'ala.
Kemudian mereka menyeleweng. Kerana mereka pada asalnya pengikut Nabi yang hak. Yahudi, Nasrani. Ya. Tetapi Islam selaku Nabi, bukan sahaja mereka mengikuti Nabi yang hak, mereka juga mengikuti ajaran Nabi itu yang hak. Yahudi ikut Nabi yang hak tapi ajarannya mereka telah selewengkan. Ajaran Nabi itu mereka telah selewengkan. Sama juga dengan Kristian. Tetapi umat Islam lebih istimewa. Bukan sahaja mereka mengikuti Nabi yang benar, mereka juga mengikuti ajaran Nabi tersebut yang asli, yang original, yang tersimpan rapi dalam kalangan manhaj ahli sunnati wal jamaah as-salafus salih radhwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan maksud akhirah dan ula di sini umum. Sama ada akhirah di sini ialah akhirat maupun apa yang berlaku kepada hidup Nabi selepas daripada peristiwa ini. So dia umum, tidak ada berhenti. Demikian juga maksud ula itu daripada sejak Nabi SAW lahir, dibandingkan keadaan baginda bukannya berada dalam keadaan yang kurang, bahkan semakin bertambah baik. Dan kata Allah, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Kata musannif, ثُمَّ بَعْدَ هَذَا لَا تَسْأَلْ عَنْ حَالِهِ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَفَاصِيلِ الْإِكْرَامِ وَأَنْوَاعِ الْإِنْعَامِ. Kalau dah begitu di dunia ini, jangan kamu tanya lagi bagaimana hebatnya dia nanti di akhirat. Itu lebih kamu tak boleh terbayang, hai orang musyrikin. Kedudukan Muhammad di sisiku di akhirat nanti ialah Nabi SAW dianugerahkan oleh Allah dengan al-wasilah, dengan al-maqamul mahmud. Wa minal laili fatahajjad nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah kurniakan kepada Nabi SAW kedudukan yang terpuji di akhirat nanti. Iaitulah bagindalah yang akan memberi asy-syafa'atul uzma, yang akan mewakili seluruh manusia bertemu dengan Allah, minta supaya Allah memulakan proses hitungan amalan di mahsyar nanti. Dan bagi Nabi lah al-liwa'ul hamdi, panji kepujian. Dan Allah Ta'ala akan yujlisuhu ala arsyihi tabaraka wa ta'ala. Allah akan dudukkan Nabi SAW di atas arasnya. Ini kemuliaan yang teragung. Itu baru di mahsyar. Di dalam syurga, Nabi SAW akan diberikan al-wasilah, kedudukan yang paling hampir dengan Allah Ta'ala, yang tidak ada lagi makhluk lain yang boleh hampir itu dengan Allah. Yang kita disuruh supaya kita minta kepada Allah Ta'ala bagi pihak Nabi kita, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Setiap kali kita mendengar seruan azan untuk mendirikan salat, di mana itu adalah waktu yang mustajab, diperkenankan doa, kita disuruh berdoa dengan satu doa yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, Tuhan, kepada seruan azan dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi kami Muhammad SAW kedudukan yang paling hampir dengan kamu, al-wasilah, dan limpah kurnia yang lebih banyak. Dan berikanlah kepadanya maqam, kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Nabi SAW akan diberikan oleh Allah Ta'ala segala nikmat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sehinggalah engkau reda, sehingga engkau tidak lagi berhajat apa lagi wahai Muhammad. Semua yang kau cita-citakan akan tertunai. Dan cita-cita Nabi yang paling agung ialah supaya agamanya tertegak di muka bumi, Allah Ta'ala disembah dan ditauhidkan.
dan dimusnahkan segala berhala dan sembahan selain Allah Ta'ala, dan di akhirat segala musuh-musuhnya akan dikalahkan dan umat-umatnya masuk ke syurga bersama dengan baginda Nabi SAW. Nabi bangga di akhirat nanti dia akan menjadi Nabi Rasul yang paling banyak umat, paling banyak pengikut yang beriman dengan Nabi SAW. Ya. Dan musuh-musuh Nabi akan diazab dengan azab yang dahsyat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. Perkara ini tidak mungkin dapat digambarkan dengan apa ibarat ayat pun, kata musannif, melainkan dengan ayat ini yang mengandungi segala makna. Tuhan tidak bagi tahu kita apa yang dia nak bagi, sebab khayalkanlah apa sahaja kenikmatan, keindahan yang kamu boleh khayal, Nabi Muhammad akan dapat lebih daripada itu. Bukan seperti yang kamu khayalkan, lebih baik berganda-ganda daripada yang kamu khayalkan. Allahu Akbar. Dan kalimah saufa di sini datang sebagai perkataan isim tanfis untuk memberitahu bahawa kurniaan ini adalah mustamirrah lidalalati ala al-istimrar, bagi menunjukkan bahawa i'ta'ir Rabb lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurniaan ini bersifat mustamir, bersifat berterusan, tidak akan putus sama sekali. La yanqati'u abadan. Inna syani'aka huwal abtar. Yang menghina kamu lah hai Muhammad yang akan terputus, bukan kamu. Muhammad tidak akan putus nikmat daripada Allah Ta'ala. Yang akan putus nikmat daripada Allah Ta'ala yang menghina, yang mengejek Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkit dan mengingatkan nikmat-nikmat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tujuan ayat ini dibawa oleh Allah Ta'ala untuk menjadi dalil dan bukti bahawa Allah memang menjaga dan memelihara Nabi. Seperti mana juga cerita Nabi Musa AS dalam surah Taha. Allah Ta'ala bila Nabi Musa minta itu, minta ini, Allah kata, laqad utita su'laka ya Musa. Engkau telah diberi apa yang engkau minta itu wahai Musa. Ya, kalau kita boleh rujuk dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan telah diberilah segala permintaanmu hai Musa, dan kami telah kurniakan kepada kamu juga pada waktu yang lain. Lalu Allah Ta'ala ingatkan Nabi Musa AS, idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwan li wa aduwwan lah wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini ila akhir al ayat, yang menceritakan surah Taha daripada ayat 36 dan seterusnya, menceritakan bagaimana nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa AS ketika dia masih kecil. Maka janganlah engkau ingat hai Musa, sedangkan ketika itu engkau belum menjadi Rasul lagi. Aku telah jaga engkau dengan sebaik-baik penjagaan. Aku selamatkan engkau daripada Fir'aun ketika mana dia nak bunuh semua anak-anak kecil. Sebaliknya daripada dia bunuh engkau, dia yang jaga engkau, dia yang bela engkau, dia bagi kau makan, minum, kau kemewahan. Dahsyatnya Allah Ta'ala kalih dan tukar. Dan Allah perdaya, Allah perkena musuh dia Fir'aun. Allah trik Fir'aun. Sebegitu jelek Fir'aun telah dipermainkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kerana Allah sangat benci kepada Fir'aun. Dan jadikan apa yang dia nak, lawan sebaliknya.
Kalau itu Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan baginda lebih agung, lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Lebih agung, lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka adakah kamu terbayang yang akan berlaku kekurangan nikmat pada Muhammad? Tak mungkin sama sekali. Tak mungkin sama sekali. Allahu akbar kabira. Jadi Allah Ta'ala kata, alam yajidka yatiman fa'awa? Bukankah kami dapati kamu dahulunya, hai Muhammad, yatim? Tidak ada ayah. Ayahmu telah mati ketika kamu masih kecil, ketika kamu masih lagi dalam kandungan ibumu, atau pendapat yang rajah. Kami pelihara kamu, fa'awa, maka dia telah, bukankah dia, yakni Tuhan kamu, mendapati kamu seorang yatim ketika kecil dahulu, lalu dia telah melindungi kamu, menjaga kamu dengan sebaik-baik penjagaan. Dan ayat ini istinaf, jumlah musta'nafah, jumlah i'rab baru, mubtada', yang dibawa sebagai dalil untuk menunjukkan bahawa janji itu pasti benar, kerana telah pun terlaksana sebelum ini. Sebelum ini engkau belum diangkat sebagai rasul pun, aku telah menjaganya. Hai orang musyrikin, hampa kena ingat, Muhammad ni masa dia kecil lagi aku dah jaga dia. Takkanlah hampa rasa bila aku dah lantik dia jadi rasul, aku nak tinggal dia. Logik kok celah mana yang hampa pakai? Ketika mana dia budak mentah, tak tahu apa. Maksudnya pada pandangan orang musyrikin masa itu, Muhammad macam budak lain. Tapi Allah Ta'ala specialkan dia, tak sama macam anak orang lain. Walaupun dia yatim, tapi dia tak yatim macam orang lain. Orang lain kalau anak yatim, terbiar. Tapi Muhammad tidak terbiar. Dia ada datuk yang jaga. Lepas datuk wafat, pak penakan jaga. Subhanallah. Berebut-rebut pula nak jaga. Abu Lahab berebut dengan Abu Talib nak jaga Nabi SAW. Ya? Jadi, maknanya, kalau dah begini keadaan dia masa dia kecil, kod celah mana hampa terbayang yang hampa kata aku nak tinggal dia ni waktu lah ni? Tak logik langsung. Cara orang fikir tak masuk akal, hai orang musyrikin. Okay. Alam yajidka yatiman fa'awa, dan istifham di sini istifham taqriri. Yani ya, memang ketika kau yatim, engkau dijaga oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة. Kemudian Allah Ta'ala imtinan. Allah Ta'ala mengungkit dan mengingatkan Nabi SAW dengan apa yang baginda tahu berkenaan dirinya secara khusus. فَقَالَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوَى أَيْ وَجَدَكَ لَا أُمَّ لَكَ وَلَا أَبْ. Dia dapati kamu, wahai Muhammad, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Bukan saya tak ada ayah, Nabi Muhammad. Ketika kecil, ibunya meninggal dunia. Tidak sempat hendak membesarkan baginda Nabi SAW. Ya. Bal qad mata abuhu wa ummuhu wa huwa la yudabbiru nafsah. Ibu dan ayahnya mati ketika dia masih belum boleh mengurus dirinya sendiri. Fa'awahu Allah. Lalu Allah melindunginya. Wa kaffalahu jaddahu Abdul Muttalib. Allah jadikan datuknya Abdul Muttalib menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Thumma lamma mata jadduh kaffalahu Allah ammahu Abu Talib. Kemudian bila datuknya meninggal dunia, Allah jadikan bapa saudaranya Abu Talib penjaganya dengan sebaik-baik penjagaan, riayah, tidak terbiar seperti orang lain. Orang lain kalau mak mati, pak mati, apa nak jadi? Subhanallah. Kita lihat ya. Pemimpin-pemimpin etis di dunia ini, ulama-ulama etis, na'udzubillahi min dzalik, qabbahahumullah. Sehingga kan di barat, atheism ini digelar sebagai the faith of fatherless. Faith of the fatherless. Orang, akidah orang yang tak ada bapa. Bayangkan.
Atheism dalam kajian-kajian psikologi dilakukan kepada orang yang terjebak dengan gejala atheism, didapati di antara lah, bukan semuanya, antara punca yang menjebakkan orang itu menjadi atheist ialah dia mempunyai konflik dan masalah dengan keluarga, ibu dan ayah. Okay. Ada dalam kalangan tokoh-tokoh atheist moden yang memang ayahnya mengabaikannya, duduk dengan mak pun mati bunuh diri. Ya, ada begitu. Banyak di kalangan mereka, boleh kata hampir ke semua yang the four horsemen of new atheism itu ada masalah keluarga. Di atas belakang keluarga mereka tidak bagus, sangat-sangat jelek. Akhirnya mereka menjadi terbiar dan jadilah akidah merapu-merapu ingkar kewujudan Tuhan. Kerana akhirnya mereka tak dapat nak salahkan sesiapa, mereka salahkan Tuhan. Nasallallahu al-afiyah. Tapi kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu orang etis, kamu nak kata kami jadi etis ni pasal kami berhak. Kami rasa terkilan dengan Tuhan tak jaga kami. Tuhan bagi mak pak kami mati. Mak pak kami tak jaga kami. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang agung, utusan yang mulia, hamba yang terindah, hamba yang terunggul, terhebat, tergemilang, tercemerlang. Dia juga yatim. Kamu tak boleh. Kamu jangan kata jangan buat alasan nak jadi kufur dengan aku sebab alasan dia sebab aku tak bagi hampa mak pak yang baik. Bukan hampa saja aku tak bagi mak pak. Kekasih teragung aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada mak bapak. Mak pak dia mati awal. Tak duduk dengan mak ayah dia. Rasul-rasul, ya, Nabi Isa AS, mak dia beranak dekat dia kat mana? Dalam pelarian. Ya, Nabi Isa. Nabi Musa dihanyutkan ke dalam sungai, dan lebih dahsyat lagi, dijaga, dipelihara oleh musuhnya, Fir'aun. Subhanallah. Nabi Ibrahim AS pun sama, disembunyikan dalam gua. Takut dibunuh di Namrud masa kecil. Ya. Jadi kalau kamu nak cerita, kamu nak buat alasan pancaroba, ujian yang kamu kena dalam hidup ini menyebabkan kamu jadi stres, akhirnya kamu memilih jalan untuk kufur dengan aku, itu bukan alasan sama sekali. Nabi-nabi, kekasih-kekasih aku yang agung juga mempunyai masalah, tekanan dalam hidup. Mereka juga tertekan dalam kehidupan. Mereka juga mengalami stres. Tapi mereka tidak memilih jalan seperti kamu pilih. Mereka memilih untuk kembali kepadaku. Maka aku lindungi. Jadi hakikatnya, ujian Tuhan bagi sama rata. Kerana memang kita dicipta untuk diuji. You tak boleh tanya kenapa Tuhan uji saya. Dan memang itu tujuan kamu dicipta untuk diuji. Tapi bagaimana? Seumpama dua orang pelajar, sama-sama diuji. Sama-sama akan menghadapi ujian dan peperiksaan. Sama-sama mengalami masalah tidak faham pelajaran. Tapi seorang ini, dia rajin datang rujuk kepada gurunya, bertanya soalan, apa yang dia tak faham, dia tanya walaupun di luar waktu kelas. Akhirnya, dia lulus ujian dengan cemerlang. Menjadi pelajar terbaik. Seorang pelajar lagi tak faham, dia tak tanya, tak ambil kisah. Dalam kelas pun tak bagi perhatian. Dia tak faham. Lalu dia marah kepada cikgunya. Dia kata cikgu yang tak ajak dia dengan betul. Kita kata macam mana cikgu hang ajak tak betul? Kawan hang yang seorang lagi, guru yang sama, sekelas dengan hang, subjek yang sama tak faham macam hang. Tapi pasal apa dia akhirnya menjadi student yang cemerlang? Kerana dia berusaha. Engkau yang malas, engkau yang bodoh, engkau yang bongok. Maka itulah dia orang etis. Hakikatnya. Dia yang memilih jalan untuk tidak kembali kepada Allah, merintih dan merayu masalahnya kepada Allah. Dia tidak mendapat bantuan daripada Allah, dia salahkan Allah Ta'ala. Awak dia siapa? Dia bukan sesiapa, dia makhluk. Hamba Allah Ta'ala. Tugas dia yang datang untuk merintih dan merayu kepada Allah.
Bukan Allah Ta'ala nak kena mai bawa dekat dia segala nikmat. Subhanallah. Sebab itu golongan etis hakikatnya mereka ini aba wastakbar. Mereka ada perangai iblis, enggan dan sombong untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka yang sombong daripada untuk memperhambakan dirinya kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nasallallahu al-afiyah. Tengok keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi kalau dulu engkau wahai Muhammad kau ingat engkau yatim, pun begitu Allah Taala lindung, Taala jaga engkau, tidak jadikan engkau orang yang terbiar. Wa wajadaka dhallan fahada. Ay wajadaka la tadri mal kitab wal iman fa'allamaka ma lam takun ta'lam wa waffaqaka li ahsanil a'mali wal akhlaq. Dan dia dapati engkau wahai Muhammad tidak ada pengetahuan ni semua. Sebelum kau jadi rasul engkau tak ada. Engkau tidak boleh membaca dan menulis. Kata musannif, ini maksud ayat dia. Dia dapati kamu tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Engkau tidak ada belajar daripada mana-mana orang tentang apa yang kamu ketahui ini. Nabi hanya bertemu dengan Buhairah pada usia 12 tahun. Pertemuannya begitu singkat. Buhairah pun tak cerita apa-apa. Dia cuma tanya tanda-tanda kenabian sahaja. Lepas tu dia bagi tahu kepada Abu Talib, hantar balik anak penakan kamu segera. Kalau orang Yahudi tahu ini, dia pun akan bunuh. Nabi tidak tahu apa. Tidak belajar daripada sesiapa. Dan orang musyrikin kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tidak kerti syair. Nabi bukan kerti syair. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad syair, kata Allah, dan tidak patut bagi Muhammad untuk mengetahui syair. Jadi kalau nak kira Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sastrawan Arab Quraisy, cendekiawan Quraisy, Nabi bukan sesiapa. Bukan ahli akademik yang terkemuka. Dia kalau pada zahir mata orang Quraisy, dari segi kesusastraan, dari segi keilmuan, orang biasa saja. Tak dibandingkan dengan kepala-kepala Quraisy. Ya. Walaupun tidak dinafikan, adalah ketokohan kepimpinan Nabi yang telah pun terserlah dari segi amanahnya. Itu penting sebagai nubuah. Akhlaknya tidak dapat ditandingi. Kan? Akhlaknya tidak dapat ditandingi. Tapi Nabi tidak dikenali sebagai tokoh politik sebelumnya. Dia bukan orang yang jadi ahli bait an-nadwah. Dia bukan pemimpin perang seperti tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ya. Dia bukan tokoh sastra yang ada jago membuat syair dan bertanding syair, tidak ada. Tidak dikenali dengan bentuk itu. Dia hanyalah seorang budak biasa yang dikenali dengan sikap amanah, sikap jujur, dipercayai untuk menjaga barang orang sahaja. Nampak tak? Maka Nabi bekerja sebagai penggembala kambing, Nabi bekerja sebagai tukang bawa niaga orang, Nabi jaga simpan barang. So kita kalau orang macam ni, kita siapa kita agak-agak pada zaman kita kalau ada orang yang macam ni. Dia jujur tapi dia tak ada ciri-ciri kepimpinan apa semua. Orang biasa. Kan? Bukan ada apa-apa supaya tidak menjadi syubhah. Yang mana Quran ni Muhammad reka ke apakah? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokoh syair yang hebat, payah. Kalau Nabi adalah tokoh politik pemimpin yang hebat. Tak. Tetapi Allah Ta'ala mempersiapkan Nabi sebagai kepimpinan. Menjadi orang yang paling fasih tutur bicaranya.
dalam sekelip mata. Sebab itu Nabi SAW kata berkenaan dengan Al-Mahdi, Al-Mahdi minni ahlal bait yuslihuhu Allahu fi lailah. Al-Mahdi keturunanku daripada keluargaku, Allah akan mempersiapkan dalam satu malam. Macam mana Allah Ta'ala siapkan Nabi SAW dalam satu malam. Subhanallah. Kan? Nabi SAW dia kata, wa wajadaka dhallan, aku dapati engkau tidak tahu apa-apa. Fahada, lalu dia bimbing kamu wahai Muhammad kepada ilmu pengetahuan yang tak ada pada orang lain. Engkau tak boleh baca kitab, tak boleh baca apa sebelum ni, tapi engkau sekarang mendapat ilmu yang tidak ada pada orang lain. Subhanallah. Tak ada sastrawan yang boleh menandingi ayat yang kamu bawa ini, hai Muhammad. Tidak ada tokoh akademik yang hebat macam mana pun boleh menandingi kebijaksanaan kamu. Tidak ada tokoh politik yang hebat macam mana pun boleh menandingi kepimpinan kamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan makna yang kedua, dan dia dapati kamu hidup bersama dengan orang yang sesat. Dhal di sini, kalau kita nisbah kepada Nabi, bukan makna Nabi itu, dhal di sini bukan makna dhal dengan makna mengikut yang batil. Tetapi dhal di sini maknanya adamul ilm, tidak ada ilmu. Seperti mana firman Allah Ta'ala, qala ilmuha inda rabbi fi kitab, la yadhillu rabbi wa la yansa. Firaun tanya kepada Nabi Musa AS dalam surah Taha, fama balul qurunil ula, apa keadaan nenek moyang kami, hai Musa? Nabi Musa kata, qala ilmuha inda rabbi, pengetahuannya ada di Tuhanku, la yadhillu rabbi, Tuhanku tidak jahil, la yadhillu ay la yajhal, wa la yansa, dan tidak lupa. Nabi sini kami dapati engkau jahil, tidak tahu perkara-perkara ini yang kau bawa sebelum ini. Engkau bukan orang yang dikenali ada ilmu sebelum ini berkenaan apa yang kau bawa sekarang, hai Muhammad. Supaya tidak jadi jalan syubhah kepada orang musyrikin. Tidak syubhah kepada orang musyrikin. Wa wajadaka, dan tafsiran yang kedua kita sebut tadi ialah wa wajadaka aishan ma'adh-dhalin, dan dia dapati engkau hidup bersama dengan orang yang sesat, lalu dia bimbing kamu tidak sesat macam orang lain. Ini tafsiran yang kedua. Dapati kamu hidup dalam kalangan masyarakat yang sesat, tapi Tuhan bimbing. Inilah kita sekarang ini, hidup dalam masyarakat yang sesat. Kita berhajat kepada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta. Dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala kata, ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Hei hamba-hambaku, kamu semua ni sesat kecuali orang yang aku bimbing. Tidak ada ilmu pengetahuan kecuali orang yang aku ajarkan. Maka mintalah petunjuk dan bimbinganku, aku akan bimbing dan tunjukkan kamu jalan kebenaran. Allahu akbar kabira. Wa wajadaka ailan fa aghna, ay faqiran, kami dapati kamu faqir, fa aghnaka Allah bima fataha alayka min al-buldan allati jubiyat laka amwaluha wa kharajuha, فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشكران. Dan dia dapati kamu dalam keadaan fakir, tidak ada harta, lalu Allah kayakan kamu dengan apa yang dia buka kepada negeri. Ini itu selepas Nabi hijrah lah. Tapi dalam konteks ayat ini sebenarnya ialah Nabi dulunya tidak ada apa. Tak mungkin kita nak terbayang Nabi yang tak ada harta, yang ayah dia tidak tinggalkan harta yang banyak, tidak ada pewarisan harta. Dia nak menggalas tugas dakwah ini yang memerlukan pencurahan harta yang banyak. Tapi Allah Ta'ala jadikan baginya isteri yang kaya, Khadijah binti Khuwailid Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Allah Ta'ala jadikan bagi Nabi SAW teman-teman yang sanggup mengorbankan nyawa dan harta
Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum. Mereka ini yang begitu kaya, menginfakkan harta mereka demi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya bila berhijrah ke Madinah dan telah berjaya menang dakwah Nabi, terbuka banyak negeri-negeri, dan dibawa kepada Nabi segala harta-harta, telah beri kepada Nabi di dunia ini lagi. Maka yang menghilangkan daripada kamu segala kekurangan ini, yang telah menghilangkan daripada kamu kekurangan ini, dia juga akan menghilangkan daripada kamu segala kekurangan yang mendatang. Yang telah menyampaikan kamu kepada keadaan ini daripada kecukupan, perlindungan, bantuan, bimbingan, maka balaslah ia dengan kesyukuran. Kata Allah Ta'ala. Itu maksud ayat itu. Jadi ayat ini dalil supaya orang musyrikin fikir, kalau Muhammad Allah Ta'ala jaga macam ini seluruh ini, adakah patut kamu kata Allah nak tinggal dia sekarang? Tak patut. Ini pemikiran yang tak logik. Dan bila engkau telah berikrar, hai Muhammad, semua ini kau dapat daripada aku, dan tidak dapat tidak, ianya memang jelas adalah sahih, maka Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَلِهَذَا قَالْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ أي لا تسيء معاملة اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره بل أكرمه وأعطه ما تيسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. Yani jangan engkau burukkan perhubungan kamu dengan anak yatim, seperti mana kamu juga. Ini dia panggil an-nashru ala tartibil laf. Tuhan buka mengikut tertib lipat. Dia dalam balaghah. Ya. So kalau tadi alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kamu dulu yatim, Tuhan jaga, maka kalau macam itu sekarang fa ammal yatima fala taqhar. Fa di sini fa'ul fasihah, jawab bagi syarat muqaddar, iaitulah fa idh kunta muqirran bihadhihi kulliha fa mahma yakun minal yatim la taqhar. Kalau engkau sudah mengakui segala ini, hai Muhammad, dan kau telah tahu bahawa ini adalah kebenaran, engkau dulu yatim, maka macam mana pun anak yatim itu, janganlah engkau hinakan dia. Jangan engkau burukkan muamalah engkau dengan dia. Jangan engkau zalimi dia. Siapa pun anak yatim. Maksudnya engkau dulu juga yatim, beringat. Jadi Nabi SAW kata, Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang jaga anak yatim macam ini di syurga nanti. So, Nabi juga mesti anak yatim dulunya. Allahu Akbar. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sebab itu Allah ancam orang yang jaga anak yatim, makan harta yatim yang zalim, yang makan itu sebenarnya kata Allah yang masuk dalam perut dia itu adalah api neraka, dan dia akan dipanggang di api neraka pula nanti. Allahu Akbar kabir. Anak yatim jaga elok-elok, pasal dia tak ada siapa nak defend, nak bela dia. Okay. Taib. Maka jangan engkau burukkan muamalah engkau dengan anak yatim, dan jangan engkau rasa sempit dada dengan mereka, dan jangan engkau herdik, bahkan muliakan dan berilah apa yang mampu kepada mereka, dan buat baiklah seperti mana kamu suka untuk dibuat baik dengan anak-anak kamu setelah mana kewafatan kamu. Buat baiklah. Wal yakhsha alladhina law taraku min ba'dihim dhurriyatan dhi'afan. Adalah takut orang yang kalau dia mati tinggal anak-anak, macam mana dia rasa risau kepada anak-anaknya, macam itulah juga dia kena rasa risau kepada anak yatim dalam jagaannya. Kan? Jaga elok-elok. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Dan apapun keadaan orang yang bertanya, jangan engkau herdik. Ini jawab bagi wa wajadaka dhallan fahada. Macam mana dulu kamu tidak ada pengetahuan, kemudian Allah bimbing. Maka kalau datang orang bertanya, datang orang nak minta bantuan, datang orang nak minta bimbingan,
maka ajarkan dia dengan cara yang baik. Jangan kau herdik, jangan kau halang. أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. Yani janganlah datang, jangan terpacul daripada lisanmu kalam kepada orang yang bertanya, yang membawa kepada engkau menolak pertanyaannya itu dengan cara herdikkan dan akhlak yang buruk. Bahkan berilah apa yang ada di sisi kamu yang mudah, atau jawablah, tolaklah dengan baik. Kalau kamu tidak mampu, jawab dan tolak dengan elok. Kata musannif, dan termasuk dalam penanya ini sama ada yang bertanya tentang harta ataupun ilmu. Walaupun sebagai ulama tafsir yang kata, kalau kita nak kata dia adalah an-nashru ala tartibil laf, maknanya saya bertanya pada bertanya ilmu. Bertanya ilmu. Ya. Tapi kalau kita kata di sini adalah sebenarnya merangkumi juga harta, ataupun dia adalah balik kepada harta, wa wajadaka ailan fa aghna, Allah dapati kamu dulu adalah miskin, kemudian dia bagi kamu kaya, maka sekarang kalau orang datang minta harta, bagilah kepadanya. Kita kata di sini kita ada an-nashrul mushawwash. An-nashru al-mushawwash dari segi balaghah, sebab sekarang dia datang an-nashru ala mukhalafati al-laf. Dia tak selari dengan cerita hak awal. Okay. Tapi ala kulli hal tidak ada masalah, kedua-duanya balaghah yang indah. Tayyib. Jadi kata musannif di sini, sa'il di sini umum. Tak kiralah minta tanya ilmu atau tanya harta. Oleh sebab itulah seorang guru disuruh untuk berbuat akhlak baik dengan pelajar dan sentiasa bermuamalah dengan mereka dengan memuliakan, rasa kasih sayang, lunak. Kerana itu membantu untuk mencapai maksud dan memuliakan bagi siapa yang berusaha untuk memberi manfaat kepada manusia dan juga negeri. Jadi orang yang murid-murid ini, orang yang datang nak belajar ilmu, mereka ni orang yang akan memberi manfaat kepada negeri dan juga manusia yang lain. Dan manfaat kepada diri kita yang mengajar juga. So kita kena bersikap baik dengan mereka. Jangan bersikap sombong, jangan bersikap angkuh. Kita dulu pun tak ada ilmu juga. Kemudian Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk belajar, dapat ilmu. Akhirnya kita menjadi orang yang berilmu. Jadi bila orang yang tak tahu datang bertanya, jangan kita memperlekeh, jangan kita memperremeh. Walaupun soalan yang ditanya tu mungkin remeh, hakikatnya dulu kita pun tak tahu juga, macam tu juga. Kan? Dan kita memperlekeh dan memperremehkan orang lain yang jahil. Kerana bila dia datang bertanya, maknanya dia nak ilmu. Maka dia bukan orang yang jahil, dia orang yang nak mencari ilmu. Orang jahil yang dihina oleh Allah Ta'ala ialah mereka yang jahil tapi tak mau berusaha mencari ilmu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dan apa jua nikmat yang Tuhanmu beri kepadamu, maka ceritakanlah, khabarkanlah. Kata sebagian ulama tafsir, nikmat di sini ialah an-nubuwah, yakni sampaikan agama yang telah aku beri kepada kamu, kepada mereka wahai Muhammad. So kalau atas makna itu, maka ayat ini khas bagi Nabi SAW. Tapi kata para ulama, ayat ini khas bagi Nabi, umum kepada semua umatnya. Kata musannif, wa hadha yashmulu an-ni'am ad-diniyah wad-dunyawiyyah, ay athni 'ala Allah biha. Ini merangkumi semua nikmat dunia dan agama. Yakni pujilah Allah dengannya. Wa khussaha bidzikri in kana hunaka maslahah. Wa illa fahaddith bi ni'amillahi 'ala al-itlaq. Fa inna at-tahadduth bi ni'matillahi da'in li shukriha wa mujibun li tahbib al-qulub ila man an'ama biha fa inna al-quluba majbulatun 'ala mahabbati al-muhsin. Yani khususkan penyebutannya dengan Allah jika ada maslahah. Ini kalau ada maslahah, khususkan sebutannya. Yani disukai bagi orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dunia ataupun diniyah, untuk dia menceritakan kepada saudara-saudaranya yang fiqh,
yang dipercayai, yang dia sangka orang itu akan amanah dan tidak menimbulkan riak pada dirinya, dan menggalakkan teman-temannya tadi untuk mengikuti jejak langkahnya untuk dia ceritakan. Malam tadi alhamdulillah aku dah khatam Quran, betul. Ceritakan kawan dia. Sama-sama kawan-kawan dia yang juga ahli-ahli giat ibadah. Supaya untuk menggalakkan. Ini disunatkan. Selama mana tidak ada riak. Dan tujuannya itu adalah untuk orang iqtidak. Dan pada secara khusus, bukan secara umum, bukan update status. Alhamdulillah, malam tadi dah selesai khatam Quran, dah selesai tahajud 20 rakaat, prepare for tarawih. Itu tak disuruh. Kalau kita nak cerita nikmat yang khusus, yang berbentuk agama atau harta, niaga untung berapa ratus ribu, takkan nak cerita dekat semua orang. Cerita dekat orang yang kita percayalah. Supaya memberikan galakan kepadanya juga. Jika tidak, ceritalah nikmat secara umum. Pujilah Allah senantiasa dan zahirkan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kerana menceritakan nikmat Allah itu membawa kepada bersyukur kepadanya dan membawa kepada kecintaan hati kepada yang memberi nikmat, kerana hati itu dicipta untuk mencintai orang yang buat baik kepadanya. Jadi bila kita cerita nikmat, alhamdulillah kita semua ni Allah bagi banyak nikmat, kita kena syukur. Alhamdulillah kita hidup dalam keadaan aman. Cerita, banyakkan sebut benda-benda nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Suruh kita ceritakan nikmat. Dan idhafahkan, sandarkan segala nikmat yang kita dapat kepada Allah. Jangan disandarkan kepada makhluk. Jangan disandarkan kepada sebab. Sandarkan kepada Al-Mun'im Al-Haqiqi. Pengurnia nikmat yang hakiki itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah tafsiran surah Ad-Duha ataupun surah Wad-Duha. Disebut namanya surah Ad-Duha dan surah Wad-Duha. Kedua-duanya datang penamaan tersebut. Kita bercukupan sekadar itu dulu, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan memberi manfaat kepada apa yang telah kita sampaikan. Kalau tidak ada sebarang persoalan, kita berhenti sekadar itu dulu untuk kelas kita pada pagi ini. Tak ada soalan, khair insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.